dalam kehidupan kita ini, bab solat, kita masuk dalam muka surat 117 dalam buku Fiqhul Manhaj al-Mazhab Syafi'i ini. Allahumma salli ala Muhammad, sejarah solat disyariatkan. Seperti mana yang saya katakan tadi, Allahumma salli ala Muhammad, beliau cerita tentang sejarah, tentang syariat, pensyariatan solat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini. Kita kena tahu asal usul daripada mana sebenarnya syariat ini diberikan oleh Allah SWT. Dan ia adalah sebagai kurniaan yang besar daripada Allah. Dalam kata manusianya, kita mendapat hadiah daripada Allah berbanding daripada umat-umat yang terdahulu. Kenapa? Kerana umat-umat yang terdahulu, dia tidak ada penghususan seperti syariat solat ini macam umat Nabi Muhammad SAW dapat. Kerana sebelum syariat solat fardu yang 5 ini, Nabi Muhammad SAW juga mengikut syariat daripada Nabi-Nabi yang terdahulu yang solatnya hanya 1 hari siang dan 1 kali malam. 2 kali saja dalam seharian. Tapi apabila Allah SWT ini maha baiknya ingin melihat bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga umat baginda sallallahu alaihi wasallam ini dalam keadaan sentiasa dekat dengan Allah SWT, sentiasa berharap dengan Allah SWT, maka antara kunci yang terbesar adalah solat. Kunci dia. Dan apabila kita melalui kehidupan kita ini dengan solat yang telah Allah SWT perintahkan, yang telah disyariatkan kepada Nabi Muhammad, maka pensyariatan ini bermula daripada semenjak zaman sebelum Nabi Muhammad juga, seperti mana saya katakan, di mana Allah SWT telah berfirman kepada Nabi Ismail AS, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dalam surah Maryam ayat 55, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Di mana Allah SWT telah memerintahkan, wa kana ya'muru, Allah telah menyuruh atau memerintahkan keluarga Nabi Ismail AS bermula daripada Nabi Ibrahim AS, iaitu Nabi Ismail itulah sebagai anak kepada baginda Nabi Ibrahim AS untuk mengerjakan solat dan juga mengeluarkan zakat. Dan ia pula adalah apabila melakukan 2 perkara ini. Buat apa? Buat solat, kemudian buat menunaikan zakat. Buat 2 perkara ini. Dan mereka itulah yang akan diberikan keridhaan oleh Allah. Keridhaan bagaimana? Keridhaan yang akan memberikan gambaran bahawa mereka keseluruhan yang mendirikan solat dan menunaikan zakat ini adalah mereka yang dipandang oleh Allah SWT. Bukan sahaja di dunia, malahan kelak di hari akhirat Allah akan mengenali bukan sahaja umat baginda sallallahu alaihi wasallam ini, malahan bermula daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, bersamanya ada Nabi Ismail alaihissalam. Solat telah diketahui oleh seluruh mereka yang mengimani agama yang suci ini. Walaupun kat buku tu ditulis penganut, maksudnya yang mengimani agama yang suci ini, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang mengikut jejak langkah Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu zuriat keturunan Nabi Ibrahim seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa dan seluruh nabi-nabi selepas Nabi Ibrahim alaihissalam, sama ada daripada golongan Bani Israel ataupun golongan daripada bangsa Quraisy Mekah. Bangsa Quraisy, kedua-dua ini adalah daripada keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka solat ini dah bermula lama daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Terutamanya diberi peringatan kepada Nabi Ismail yang diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Maryam ini, kerana Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara yang beratus ribu tahun yang lalu diberi keutamaan oleh Allah di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, apabila turunnya perintah Allah untuk menunaikan solat ini. Maka nak tahu bila permulaannya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan seluruh yang di bawah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bermulanya perjuangan untuk mencari keredaan di sisi Allah adalah dengan menunaikan solat. Jadi prioriti dalam kehidupan kita, seharian kita,
adalah solat 5 waktu. Setelah kita selesai solat kita, Allahumma salli ala Muhammad, Allah memerintahkan untuk menyelesaikan perintah zakat. Dan pada orang yang berzakat ini adalah mereka yang benar-benar, ini ayat dia, memahami erti dan apa yang ada di dalam solat fardu 5 waktu itu. Kita tak cakap lagi solat sunat, solat fardu dulu. Semua orang yang apabila diberikan kefahaman di dalam solat, Allahumma salli ala Muhammad, maka kita akan mengetahui selepas ini bagaimana dalam surah Maryam ini bukan sahaja perintah berkaitan untuk mendirikan solat, malahan Nabi Ibrahim AS telah diketahui yang diikuti oleh Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang seterusnya. Dalam surah Maryam juga dalam ayat 31, ayat sebelumnya, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim wa awsani bis-shalah waz-zakah wa ma dumtu hayya. Sadaqallahul azim. Dan Allah telah memerintahkan kepadaku dengan solat dan zakat selagi mana aku hidup. Siapa? Selagi mana Nabi Isa AS itu hidup. Nabi Isa AS hidup lagi ke tidak? Hidup. Masih hidup. Dan baginda akan dihidupkan semula ke bumi Allah ini untuk menyempurnakan syariat Nabi Muhammad SAW. Dia dah syariat yang sempurna. Maksud saya menyempurnakan ini adalah dia akan berterusan meninggikan syariat Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Isa itu juga ada kitab yang telah disyariatkan oleh Allah kepada baginda Nabi Isa AS. Dan ditambah lagi ketika zaman Nabi Muhammad SAW diperintahkan menjadi Rasul, baginda SAW juga masih mengikut syariat yang sebelumnya. Ya, syariat yang saya katakan tadi, pagi 2 rakaat, petang iaitu malam lah. Pagi ni 2 rakaat, petang tu malam. Malam tu siang 1, malam 1. 2 rakaat siang di awal pagi dan nak masuk malam itu ada 2 rakaat. 2 sahaja pensyariatan. Dan setengah ulama berpendapat kedua-dua solat ini yang dimaksudkan oleh Allah difirmankan kepada Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam surah Mukmin ataupun suratul Ghafir. Surah Mukmin ini nama lainnya adalah surah Ghafir. Surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'minun lain. Surah Al-Mu'min ini lain. Tapi dalam Quran ada sebahagiannya ditulis surah Ghafir. Suratul Ghafir. Itu nama lain bagi surah Al-Mu'min. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Maksud pagi dan petang itu seperti mana yang saya terangkan dari itu. Seawal pagi dan seawal malam. Begitu. Di mana solat fardu ini apabila diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dia jadi kefarduan yang lain dan bertambah waktunya. Dan solat fardu pada syariat Nabi Muhammad SAW yang sekarang kita sedang lalui. Pertamanya daripada waktu subuh 1, kemudian zuhur 2, asar 3, maghrib 4 dan isyak 5. Subhanallah. Jadi ibu-ibu akak yang rahmati oleh Allah sekalian, bila cerita solat yang diwajibkan ini hanya 5. Tahu saja 5. Memang kita daripada awal hidup lagi, mak bapak kita cakap kita kena wajib solat 5 waktu. Itulah cerita dia. Kena cakap je wajib 5 waktu. Tapi belum tentu kalau tu. Abah, mak, wajib 5 waktu tu apa sebenarnya? Kita boleh jawab lagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tiba-tiba anak kita ni, kecil-kecil ni, banyak pula tanya. Solat subuh tu macam mana? Boleh lagi jawab, insyaAllah. 2 rakaat. Ada doa kunut, paling tidak kita jawab. Tiba-tiba anak kita tanya lagi. Solat 5 waktu ni, abah, mak, agak-agak lah. Masa bila Rasulullah dapat? Gitu kan, dia tanya. Yang ni kita kena belajar kat sini ya. Sejarah pensyariatan ini. Dia kena mula daripada pensyariatan ni 5 waktu pada zaman Rasulullah. Tapi dia kena cerita yang tadi tu. Permulaan pensyariatan.
yang bermula daripada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita kena cerita daripada zaman Nabi Ibrahim. Yang pada zaman Nabi Ibrahim itu juga ada pensyariatan zakat. Subhanallah. Jadi zaman ini adalah zaman untuk benar-benar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita buat satu ibadah, kita faham dia datang daripada mana, bermula daripada mana, kepada siapa syariat ini dimulakan. Dan pada syariat Nabi Muhammad ini ditambah dengan waktu-waktu yang telah diberi nama yang khusus seperti mana yang kita dah mulakan hari ini dan ulang, dan memang kita sedang meninggikan dan mengerjakannya setiap hari. Alhamdulillah. Maka beruntunglah bagi seluruh umat baginda sallallahu alaihi wasallam ini. Kenapa saya kata beruntung? Kerana bila kita belajar dululah, masa kecil-kecil dulu, masa sekolah agama, kita tetap belajar. Cuma bila cerita tentang solat yang diwajibkan ini, adakah kita tahu dalil pensyariatannya atau tidak? Kalau tak tahu, maka inilah pelajaran kita. Yang dulu kita pernah dengar, boleh jadi kita kurang faham. Tapi hari ini, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan solat yang diwajibkan ke atas setiap Muslim yang mukallaf. Subhanallah. Atas sikit. Yang ni belum lagi. Atas sikit. Saya baru mula baca ni. Iaitu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Maka kelima-lima solat ini yang disyaratkan oleh Allah ketika Nabi SAW, Kak Amirah ke? Turunkan sikit Kak Amirah. Disyariatkan pada peristiwa Isra' dan Mi'raj yang bermula daripada Mekah, kemudian dibawa ke Madinah, ke Baitul Maqdis, dan daripada Baitul Maqdis itu Isra' daripada Mekah ke Madinah, kemudian dimi'rajkan ke langit dunia yang diperintahkan oleh Allah, barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihantar pada setiap lapisan langit itu oleh malaikat Jibril dan melihatkan dan bertemu sebahagian besar daripada para nabi dan rasul, sehinggalah diberikan peluang dan keizinan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Jadi ibu-ibu kalau nak cerita pasal solat ni, dia kena cerita permulaannya dan pengakhirannya begini. Daripada mana? Kepada siapa? Bermula daripada negara apa? Tempatnya di mana? Dan istilahnya apabila tentang kefarduan solat ini, ia adalah berkaitan cerita Isra' dan Mi'raj. Itu kena penting tahu. Kefarduan solat ini adalah peristiwa penting yang berlaku kepada Nabi Muhammad selepas Allahumma salli ala Muhammad untuk tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberikan jemputan khas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang boleh melihat nur Muhammad itu dan mendapat syariat ini. Dia kira bahasa manusia lah. Bukan saya nak cakap pasal kekuasaan Allah kepada Nabi Muhammad. Bukan. Nak faham, dia adalah one to one by hand. Dia tangan ni kepada, maksudnya kuasa Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu perintah Allah yang diberikan kepada para Nabi dan para Rasul. Hanya inilah satu-satunya perintah solat hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rupa-rupanya perintah ini mendapat tempat untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.
Jadi kita ni kalau tahu solat ni benar-benar sebegini keadaannya yang diberikan oleh Allah, syariatnya, sejarahnya, sirahnya, kefarduannya, dan yang paling utama, cuba tengok dekat slide tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, di mana belum tadi tu yang kat atas tadi tu. Ini belum lagi, aku belum suruh turun, naik sikit. Laju betul admin ni dah jalankan. Kitab aku tak jalan. Slide ni jalan, naik sikit. Ni, tengok baik-baik tu, dalam perenggan tu, belum habis baca lagi tu. Telah memfardukan 50 solat sehari semalam, kata Nabi. Tahu saja, memang tak ada siapa yang tak tahu kat sini. Mustahil tak tahu. Semua orang tahu cerita Isra' Mi'raj. Tiap-tiap tahun pergi ceramah Isra' Mi'raj. Tapi nanti tanya balik cerita pasal benda ni, tahu 50. Habis tu apakah fadilat 50 tu? Lepas ni kan ada ceramah Isra' Mi'raj, ada Gubernur Iman buat program Isra' Mi'raj. Dia jangan duk cerita pasal sejarah je. Pergi buat kuis, bagi tahu yang datang tu cerita ni yang saya ceritakan ni. Kalau ingat lagi lah nanti sebab Isra' Mi'raj ni bulan apa? Bulan apa? Pencari tanya. Admin je jawab, orang lain jangan jawab. Aku suruh admin je hari ni. Kak Sorina jangan jawab Kak Rina. Nanti dulu, tunggu admin jawab. Google. Aku cubit juga Kak Hajar Rosniati ni dengan yang lain ni. Ketawa kau Kak Suaya. Cubit juga ni kan. Mana admin? Boleh jap Ustazah? Betul tak? Bulan? Bulan apa Kak Hajar? Bulan Rejab. Tak aku Ustazah? Rejab ke? Orang cakap suruh admin jawab, orang lain lah. Kau dah sempat Google lah Kak Hajar. Kau memang ingat? Ingat lah. Ingat kan? Ingat. Ingat lah. Tapi macam ragu je. Bulan Rejab ke tak? Bulan Rejab Berapa Ustazah? Berapa? 17. 27 Rajab Ustazah. Apa Kak Hajar Rosniati ni? 27 Rejab. Ikut kiraan bulan Islam. Boleh lah, boleh. Rejab tadi betul lah. Aku tanyakan bulan aja. Aku belum tanya tarikh dia. Tiba-tiba Ustazah tanya lagi. Nama pun Ustaz dengan Ustazah. Dia akan tanya. Dia takkan jawabnya. Selagi ada jawab, tak ada jawab salah. Maksudnya saya akan tanya lagi. Nanti akan tanya lagi. Okey. 27 Rejab. Okey. Tak apa Kak Jah. Terima kasih berusaha. Itu cerita kita benar-benar nak jadi orang yang faham tentang perkara ini. Dia punya kurniaan Allah adalah 50 waktu solat sehari semalam. Secara rasional akal, secara warasnya akal, kalaulah 50 waktu tu memang betul-betul lah kita buatlah sehari semalam. Ini sempat tak belajar ni? Ni belajar ni, kelas Gubernur Iman ni. Tak sempat kan? Semua tak sempat Ustazah. Semua tak sempat. Kita memang solat dan tunduk dan rukuk. Tapi sepatutnya memang itu yang kita buat. Sepatutnya sewajibnya begitu. Allah nak kita gitu. Hanya gitu macam mana? Maksudnya tunduk dan rukuk kepada Allah je. Tak buat benda lain. Tapi apabila Rasulullah SAW turun daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, daripada Sidratul Muntaha sehingga Baitul Izzah, bertemu dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di tempat yang paling mulia yang hanya Nabi Muhammad SAW dibenarkan, kata Malaikat Jibril. Aku hanya dibenarkan pada paras ni je, tahap ni je. Kerana engkau saja yang dipilih oleh Allah untuk bertemu dengan Allah SWT. Rasulullah mendapat 50 waktu, dipendekkan cerita, ulang alik, sehinggalah sampai 5 waktu. Itu pun sebahagian daripada para Rasul menyebutkan, umatmu ya Rasulullah tidak akan mampu melakukannya dengan penuh kesungguhan kalau tidak dipilih oleh Allah. Bahasanya nak dimudah faham macam itulah. Dia orang ni tak mampu nak buat. Betul tak berlaku? Betul. Ramainya manusia lebih senang meninggalkan solat daripada mencari ruang dan waktu untuk mendirikan solat. Apatah lagi apabila ada pensyariatan solat berjamaah di masjid untuk orang lelaki terutamanya. Dan juga sunnah untuk orang perempuan. Bukan wajib untuk kita. Wajib untuk orang lelaki. Lebih-lebih lagi yang boleh mendengar suara azan daripada tempat kediamannya.
Itu ada dalil khusus. Apabila dalil itu ditanya kepada Abdullah ibnu Maktum, sahabat baginda yang menjadi muazzin yang kedua terpenting selepas Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi 50 waktu ini diberitahu kepada Nabi Muhammad sehingga Allah mengurangkan kepada 5 waktu yang sekarang ni tetap mendapat pahala 50 waktu. Tadi kita semayang asar tadi. Semayang asar tadi tu, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kalau cukup 10 kali memang tak ada solat dah Kak Zorina. Betul. Betul lah tu. Dia habis lah. Tak ada. Betul, 50 kan. Dia 9 kali dah tak habis. Dia tak habis. Betul lah tu. Itu maklumat yang baik. Subhanallah. Sebab saya tak sebut berapa kali. Tapi diulang alik, subhanallah. Akhirnya Allah memberikan 5 waktu sahaja, subhanallah. Tapi pahalanya 50 waktu lah. Ada 50 waktu Ustazah. Bagi satu waktu itu adalah 10 gandaan. Ada 5 waktu. 50 waktu dan mendapat pahala 50 solat ganjaran bagi setiap waktu itu. Subhanallah. Tapi ada ulama kata boleh dibagi kepada 5. Boleh saja setiap waktu itu adalah 50. Dua-dua boleh. Tapi kita ambil yang paling besar lah. Setiap dari waktu solat kita itu, Allah bagi pahala 50 solat. Daripada 5 waktu itu. Sebab itu saya kata 5 kali 10 tadi tu. Satu solat tu 10. Tapi 10 tu pun banyak juga. Dan belum lagi kalau dikalikan kepada bila berjamaah. Kali kepada 20. 27 kebaikan. Bila berjamaah. Itu pun orang kadang-kadang ragu-ragu nak berjamaah. Ini solat apa? Ini solat apa? Ini semua kita akan belajar. Ini semua kita akan fahami. Nanti selepas ni tak ada keraguan untuk kita berjamaah dengan siapa saja yang pada waktu itu sedang berdiri dan tak ada jamaah daripada mereka yang berada di masjid ataupun di mana-mana lah. Kalau di masjid memang ada imam. Tapi kalau di rumah, boleh jadi di R&R, di tempat-tempat yang kita singgah, maka jangan tinggalkan berjamaah ini. Sebab dia bermulanya daripada 50 waktu ini tidak ada pada umat yang terdahulu. Hanya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi lepas kelas ni nanti ni, pakat-pakatlah semua sujud syukur. Oh tadi asar aku dapat 50 waktu lah, pahala, subhanallah. Lepas tu kali 27 kalau berjamaah. Uish, berapa? Sila-sila. Kak Masroha boleh kira. Macam relax-relax dia tu, tolong kira Kak Masroha. 50 kali dengan 27. Sebab berjamaah. Mana tahu berjamaah dengan suami ke tadi. Patutnya suami pergi masjid. Hari ni suami tak larat pergi masjid. Katanya sayang kat rumah. Gitu kan. Ada anak-anak kat rumah. 150 Ustazah. 1150 bagi satu waktu kebaikan. 150. Masya Allah. Itu pun masih lagi orang fikir-fikir. Kejap lagi lah semayang. Kejap lagi lah. Banyak kerja lagi nak buat. Banyak hal lagi nak diutamakan. Ini ucapan untuk mereka yang sentiasa berfikiran begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya apa? Itu adalah satu ujian dan musibah untuk kita. Kerana kita ni tak bersedia untuk melakukan solat. Dia kalau dalam sebulan lah, 30 hari tu. Oh tak ya. Dalam satu hari ada 5 waktu. Salah satu waktu tu kita ada rasa malas, itu okey. Tapi jangan tiap-tiap waktu malas. Asyik ambil ujung waktu aja. Wala'udzubillah min dzalik. InsyaAllah Ustazah sekarang tidak Ustazah. Ya Alhamdulillah. Dulu kita adalah orang yang pernah melakukan kesilapan ini. Moga-moga Allah tidak menguji kita lagi begitu. InsyaAllah. Jadi, nak dapat pahala yang banyak ni, satu perkara yang boleh mendapat pahala yang utama sebelum dapat pahala yang sebenar ni. Sebelum solat waktu, dah tahu lepas ni nak masuk waktu apa? Lepas ni nak maghrib. Okey ni niat, tasak kan? Siap-siap. Kejap lagi masuk waktu maghrib ni, habis kelas ni. Siap dengan wuduk. Tapi ni dalam kelas ni memang ada wuduk dah. Tak payah batalkan. Tapi nak buang air Ustazah, tak apa. Buang air lepas ni. Siapkan diri. Terus cakap, aku bersedia untuk menunaikan solat fardu maghrib kejap lagi ni. Baru 6.30. Ada orang cakap, baru 6.30. Lambat lagi maghrib. Tak apa. Lambat lagi maghrib. Bersedia saja. Bersedia menghadapi maghrib.
jika ditakdirkan Allah tarik nyawa kita, kita dalam keadaan bersedia untuk menunaikan solat, kita juga dikategorikan orang yang sentiasa tidak lalai mengingati solat. Dan itu akan dikenali oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan perkara mudah tau dikenali oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sesungguhnya apabila kita diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersedia menghadapi solat yang seterusnya daripada solat yang tadi ni, kalau kalian tak sempat untuk bersedia, kemudian dah sampai waktu kita tak solat lah, meninggal dunia, sakit atau anything else lah, apa saja yang kita tak boleh buat perkara tu, tiba-tiba sakit, 50 kebaikan itu sudah berada dalam tangan kita, insya-Allah. Dan ada penghapusan dosa daripada Allah, daripada dosa-dosa kecil. Subhanallah. Dalam sebuah hadis berkaitan peristiwa Isra dan Mi'raj, hadis ni dipendekkan, ambil dia punya gist je, bagaimana peristiwa ini, ambil dia punya poin penting. Subhanallah, di dalam peristiwa ini furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah. Tu saya cakap tadi, peristiwa Isra Mi'raj ni orang tahu daripada Mekah. Macam mana peristiwa ni berlaku? Ini hadisnya. Ini hadisnya. Okay? Furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah. Fanazala Jibril thumma akhadha biyadi fa'araja bi ila sama. Ad-dunya ila sama. Ila sama ad-dunya fa faradallahu ala ummati 50 salatan. Faraja'tuhu faqala hiya khamsun wa hiya khamsun la yubaddilul qawlu ladayya. Telah dibuka atap rumahku. Ini saya nak cerita. Ini menarik ni. Dulu guru saya cerita, ketika Rasulullah diisrakan ke Baitul Maqdis, ini hadisnya, bumbung rumahku terbuka ketika aku berada di Mekah. Lalu turun malaikat Jibril. Kemudian dia yang ni bahagia. Nabi bahagia. Kita pun kena bahagia. Kenapa saya rasa nak cakap begitu? Dia menghulurkan dan memegang tanganku. Bayangkan, malaikat Jibril ambil Nabi, membawaku naik. Subhanallah. Ni pendek dia, sebenarnya diisrakan dulu daripada Mekah ke Madinah, kemudian dibawa naik ke langit dunia. Diringkaskan cerita, dekat langit dunia tu tidak diberitahu tempatnya di mana, tempatnya apa, cuma disebutkan sebab melepasnya setiap lapisan itu ada sirah yang lain pula, hadis yang lain. Sebab kita beriman bahawa Allah itu tidak bertempat. Kalau sebut di mana-mana itu bertempat. Maksudnya Allahu ala kulli syai'in qadir, Allahu ala fi kull, maksudnya Allah berkuasa. Kita tak tahu nak menerangkan perkara itu, tapi malaikat Jibril ambil Nabi, bawa Nabi, pegang Nabi. Ibu nak cerita tentang solat ni, sebelum ibu nak buat sesuatu, nak menerangkan tentang solat, kat sini aku tak boleh buat lah. Sebab dekat online, mana boleh saya pegang ibu-ibu. Tapi kalau saya dekat majlis ilmu saya, kalau dia orang mula perkara ni, kalau saya duduk bawah dengan dia orang, sebab zaman sekarang duduk atas meja, dia orang kata kesian ustazah duduk bawah sakit pinggang. Kesian juga yang belajar kat bawah sakit pinggang tu. Tapi yelah, sebab namanya belajar guru, sebab orang lain nak nampak. Jadi kalau duduk sama, saya akan pegang salah seorang yang dekat dengan saya, saya akan pegang tangan cerita pasal solat ni. Kenapa begitu? Kerana malaikat Jibril buat sunnah tu. Ambil Nabi, pegang Nabi, bawa Nabi. Tapi tak adalah aku bawa pergi langit. Aku cerita je dia hadis ni. Subhanallah. Nak bagi tahu bahawa kita ni kalau nak ajar anak-anak kita cerita bab solat, kau jangan cakap je. Pergi solat. Kita duk ngacau makanan kat belakang, kat dapur. Pergi solat zuhur. Mama,
Kejap lagi mama siap masak baru solat. Tak jadi. Tak jadi. Ini suruh anak je pergi solat. Lepas tu kita duk pergi siapkan kerja dunia kita. Cakap dengan anak, jom solat dengan mama. Cakap dengan ayah, ayah ni cakap dengan anak, jom solat dengan abah. Saya solat dengan ayah. Bawa sekali. Pegang tangan dia. Jangan panggil jerit-jerit. Tingkat rumah 3. 1, 2, 3 dia jerit sampai ke atas. Dengar panggil anak dia nak, jom solat. Betul lah tu. Bagi letak sekarang rumah sekarang canggih 3 tingkat ada rumah saja nak cakap 3 tingkat. Sebenarnya biasa 1, 2 tingkat je. Tak payah nak terkejut sangat kan? Ada. Pakai intercom. Sila turun. Solat fardu berjamaah. Contoh macam tu kan. Bila dipanggil begitu, subhanallah walillahilham, maka tunggu anak-anak ni, peganglah mereka, ajarkanlah mereka seperti mana yang diajarkan oleh Malaikat Jibril ini, dibawa dengan penuh kasih sayang, tetapi Rasulullah mendapat kefarduan ini directly daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada perantara. Tanpa ada perantara. Dan inilah perkara yang perlu disyukuri, yang perlu diingati, yang perlu sentiasa ada dalam hati dan jiwa kita. Solat ini exclusively. Dia eksklusif. Tidak pada umat terdahulu, hanya umat Nabi Muhammad yang dapat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu-ibu faham perjalanan sirah Isra dan Miraj ini, ada satu perasaan apabila kita ini tak bersedia untuk solat, kita akan rasa resah. Tapi kalau kita bersedia untuk solat, bukan tak resah, tetapi kita tidak akan merasa susah hatilah. Kita akan rasa senang saja untuk bersedia mengawalkan solat 5 waktu dan mencari ruang dan peluang untuk berjamaah. Itu cerita faham. Kalau sepatutnya dia kan, kalau Nabi Muhammad SAW, kalau buat majlis taklim bersama para sahabat, dia orang ni duduk rapat ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ni apa? Belaga lutut. Itu cara Nabi Muhammad SAW punya rapat, tak ada ruang kosong. Sebab ruang kosong itu ada ruangan untuk syaitan mengganggu gugat bagaimana kehusyukan, bukan khusyuk lah, konsentrasi belajar tu. Tapi dekat online ni nak pegang apa Yelah, kita letak tangan macam ni. Mana tangan? Contoh ini kira bukti bahawa Allahumma salli ala Muhammad, kita berada dalam majlis ilmu yang sama. Subhanallah. Sajalah aku buat kaedah ni supaya nak faham bagaimana malaikat Jibril tu, subhanallah walillahilham, duk pergi Nabi SAW, bawa pergi Baitul Maqdis, kemudian diangkat ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ke langit dunia. Subhanallah walillahilham. Ya Kak Ajah, nak tanya ke? Buka suara. Nak cakap tadi Sidratul Muntaha. Ya. Disebutkan sebagai, betul, daripada langit dunia, Baitul Izzah ke Sidratul Muntaha. Jadi cerita tu adalah cerita bagaimana melaluilah, dibawa perjalanan oleh Malaikat Jibril ini dengan penuh rasa kasih sayang. Jadi kita ni nak cerita pasal syariat Nabi Muhammad pun begitulah adabnya, begitulah keadaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Ya Allah, berikan kami keazaman bagaimana untuk kami mengajak kepada zuriat keturunan kami untuk memahamkan tentang syariat solat 5 waktu ini. Ya Allah, supaya bila kami sebagai ibu bapa, sebagai orang tua ingin mengajak dan memahamkan zuriat keturunan kami seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam ini dibawa oleh malaikat Jibril dengan penuh rasa kasih dan sayang, ya Allah, moga kami pun akan boleh berbuat sunnah yang sama kepada zuriat keturunan kami dan seluruh jamaah yang bersama ini, insya-Allah, dan sahabat-sahabat dan seluruh yang bersama dengan kami, insya-Allah. Cerita ini kalau tidak diceritakan secara details, ibu-ibu akan rasa biasa je sebab dah biasa dengar cerita peristiwa Isra Mi'raj ni.
Ada Mekah, Madinah, pergi Baitul Maqdis, pergi Palestin, kemudian dinaik, kemudian ada Buraq, ada apa semua. Biasa kan dengar? Biasa dengar. Biasa Tapi Ustazah. di sebalik peristiwa ini, ada kaedah bagaimana nak berkongsi kasih sayang itu, nak cerita tentang kefarduan. Solat ini adalah dibawa dengan penuh dan diambil dengan penuh kasih sayang. Subhanallah. Waalaikumsalam yang memberi salam. Subhanallah. Jadi ibu perhatikan. Kita misi sekarang bukan satu waktu, satu kebaikan. Satu waktu. 50 kebaikan. Tadi Kak Masroha dah kira. Kali 27. 1,100 berapa tadi aku pun lupa. Tulislah. Tulis tangan kat situ. 1,350. 1,350 kebaikan. Satu waktu. Kita ikut yang satu waktu. Tapi kalau kita ikut 5 waktu pun, dia tetap akan digandakan 10 kali 27 pun akan jadi 1,350 waktu tu juga. Betul tak? Jadi, ya Allah, akan lebih lah sebenarnya. Boleh jadi. Bu, menurut pendapat yang sahih, bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, berlaku pada 18 bulan sebelum hijrah Nabi SAW. Sebelum Nabi berhijrah, 18 bulan sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Maka dengan demikian, solat 5 waktu ini diwajibkan telah dimansuhkan sembahyang 2 rakaat yang sebelumnya. Yang tadi mula-mula kita belajar tadi tu. Solat pada waktu pagi dan pada waktu petang dimansuhkan. Maka jadi solat subuh, zuhur, asar dan juga maghrib sehingga isyak. Subhanallah. Jadi cuba kita bayangkan kebaikan Allah SWT satu waktu menjadi 50 ataupun satu waktu menjadi 10 dan digabungkan tetap menjadi 50 kebaikan, 50 solat ke atas umatku ini, 50 pahala tanpa ada pengurangan. Moga-moga Allah memberikan kemudahan kepada kita, pasangan kita, zuriat keturunan kita, seluruh sahabat andai kita, jiran tetangga kita, saudara mara kita, saudara seislam kita seluruhnya. Yang lalai dan leka akan diberikan kesedaran dan keimanan dan ketakwaan yang tinggi untuk mengutamakan solat 5 waktu ini. Ya Allah, moga solat 5 waktu ini akan menjadi pengikat kasih sayang kami bersamamu ya Allah. Kerana ada satu daripada hadis Nabi SAW dan firman Allah SWT, fa inni qarib ujibu da'watad da'in idza da'an. Aku ni sangat dekat denganmu, maka mintalah kepada aku kerana aku sangat dekat dengan kalian. Sebab tu bila? Dalam waktu solat kita. Tidak ada waktu yang paling akrab dan dekat bersama dengan Allah selain dalam kita menunaikan kefarduan solat. Yang solat ini bukan saja solat fardu, malahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, solat sunat juga. Subhanallah. Di ibu kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam dalil yang sangat jelas ini, moga-moga kita semua adalah pilihan Allah untuk mengutamakan kefarduan solat kita ini dan memperbanyakkan solat sunat kita apabila kita diberi kefahaman ini. Subhanallah. Alhamdulillah. Ala kulli ni'mah. Binikmatihi tatimmus salihat. Ya Allah, moga Allah sentiasa memudahkan perjalanan untuk kita rukuk dan sujud pada waktu yang diwajibkan dan melebihkan solat sunat kita pada waktu-waktu tertentu. InsyaAllah dalam bab solat ini semua akan terungkai dengan lebih kefahaman, terutamanya mengikut mazhab Imam Syafi'i ini. InsyaAllah. Ada soalan? Tak ada Ustazah. Faham diberi faham oleh Allah. Alhamdulillah. Dalil solat ini disyariatkan telah sabit. Next, atas sikit. Telah sabit bahawa
dalam banyak-banyak ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW berkaitan kewajiban solat, telah disusun dalam kitab Fiqhul Manhaj ini beberapa yang paling utama. Yang pertama, ayat surah Ar-Rum ayat 17 dan 18. Subhanallah. Di mana surah Ar-Rum ayat 17 dan 18 ini, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tuzhirun. Sadaqallahul azim. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan di waktu subuh hari. Dan baginya segala puji di langit dan di bumi. Dan di waktu kamu berada pada petang hari dan pada waktu zuhur. Bahawa sesungguhnya Ibnu Abbas meriwayatkan, maksud di petang hari adalah solat maghrib dan isyak. Waktu malam. Manakala, dan juga waktu subuh. Dan pada waktu, subhanallah, itu kalau dekat kitab, dekat kitab tu dia tersebut di petang, sebenarnya pagi. Pagi hari, minta maaf. Di petang hari solat maghrib dan isyak, dan di pagi hari adalah waktu subuh. Maka di pertengahan pula adalah waktu asar dan zuhur, juga boleh dipanggil waktu petang. Maksudnya ada perbezaan sedikit lah waktu itu. Nanti akan ada dia punya penerangan dia, insyaAllah. Okay? Jadi waktu pagi itulah diberi, Allahumma salli ala Muhammad, diberi ruang dan peluang untuk bertasbih mensucikan Allah dalam berada dalam solat. Sebab dalam solat, kalau ibu-ibu faham dan tahu kan dengan bacaan dalam solat tu, rukun qauli ataupun segala bacaan-bacaan sunat, sama ada ab'ad ataupun hayat itu, ada padanya tasbih mensucikan Allah SWT. Contoh ketika rukuk dan juga sujud. Ya betul? Ketika rukuk dan sujud itu tasbih. Dan dalam solat itu ada doa, ada tasbih. Ada juga istighfar. Ada juga tahlil. Ada juga mengisahkan Allah. Itu semua ada dalam solat. Inilah yang disebutkan. Fasubhanallahi hina tusbihun. Hina tumsun wa hina tusbihun. Subhanallah. Okay? Jadi ini dalil yang utama. Dalil surah Ar-Rum ayat 17 dan 18. Dalil yang kedua, surah An-Nisa ayat 103. Surah An-Nisa ayat 103. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang beriman yang tertentu waktunya. Sila, kita angkat tangan. Orang yang beriman. Kita lah orang beriman itu. Maka tanggungjawab ini adalah tanggungjawab kita. Kerana kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Rasulullah. Kita beriman kepada hari akhirat. Kita beriman kepada qada dan qadar Allah. Kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada rasul-rasul, termasuk terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya solat ini adalah kewajiban yang ditentukan untuk kita. Alhamdulillah, Allah pilih kita duduk dekat dengan Allah. Walaupun agaknya dalam satu solat tu agaknya mungkin 2 hingga 3 minit atau 5, 6 minit atau 7, 8 minit saja. Tapi itulah waktu yang paling utama. Saya suka guna perkataan ni. Waktu paling premium. Paling premium. Paling tinggi nilainya dekat hidup kita. Bersama kita punya Maha Pencipta. Subhanallah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah sekalian. Inilah waktunya kita, orang selalu cakap me time kan. Sebenarnya hakikat kesendirian kita. Privately kita punya masa yang paling eksklusif adalah bersama Allah. Tidak pada yang lain. Healing ke mana-mana pun yang paling healing lah agaknya lah.
Bukan healing, healing. Healing. Hati berjalan pula healing tu kan. Yang healing tu adalah dengan Allah. Tidak ada perkara lain. Bukan dekat tepi laut, bukan dekat tepi pantai, bukan dekat tempat tertentu, bukan. Ia adalah dengan Allah. Bila? Solat. Atau solat tu lah me time kita. Dengan Allah. Tu paling utama. Kalau yang me time dengan Allah ni pun kita tak reti nak ingat betul-betul dengan Allah. Saya bagi contoh je lah Asar tadilah. Kelemahan saya. Saya tak lupa bacaan saya tak lupa rekat saya sebab ada imam. Contoh je tu kan. Tapi tak, bila ada imam, dia macam ada kita mengambil kesempatan sikit kelemahan iman. Saya lah. Banyak perkara dipikirkan tadi tengah solat. Tapi lepas salam ni tu tak ingat apa yang dipikirkan dalam solat. Bayangkan. Syaitan punya kerja ni. Saya bukan salahkan syaitan. Saya salahkan kelemahan diri saya. Tapi Alhamdulillah, rekaatnya betul. Rukunnya betul. Dengan bantuan yang paling besar ketika berjemaah, contoh gitulah kan. Kalau seorang diri pun kita macam gitu juga kan. Tapi Alhamdulillah Allah masih bagi ingat. Ni rakaat pertama. Ni rakaat kedua. Tapi ada tak kita teringat perkara-perkara lain? Ada sedikit sebanyak. Tak banyak, mesti ada ingat perkara lain. Kunci tadi kat mana Gas tadi dah matikan ke belum Tadi hujan dah angkat baju belum Tak banyaknya dalam fikiran kita ketika bersama dengan Allah. Tu yang tiba-tiba lepas salam kita buat apa? Istighfar. Istighfar. Kenapa lepas salam kita istighfar? Kita Mohon kan buat ampun. pahala. Lalai dalam solat. Salah Banyak satu dosa. sebabnya kerana kita ni lah. Lalai dalam solat ni lah. Lalai tidaklah sampai kita lupa Alhamdulillah. Tapi lalai lah. Ada sedikit lalai. Sedikit lalai. Minta ampun dengan Allah. Walaupun kita sedang buat perkara yang paling utama di sisi Allah SWT. Jadi wahai orang beriman, wahai orang yang diberikan keimanan oleh Allah, kita adalah pilihan Allah yang diberi waktu untuk bersama dengan Allah. Maka Allahu Akbar. Nikmati masa dengan Allah. Jangan fikir benda lain. Dan antara amalan supaya kita dalam keadaan yang tenang, ini dalam kitab Bidayatul Hidayah. Okay, saya share kat sini. Siapa-siapa yang nak tulis balik, carry on. Tulis betul-betul, lepas tu share. Dimulakan sebelum iqamah kalau solat sendirian ataupun solat berjamaah pun. Sebelum nak iqamah tu, sebelum bersedia nak bangun ni, iqamah kan ada sebut hayya 'alas solah, hayya 'alal falah kan. Kita tak tahu kalau kita berjamaah dekat masjid dekat surau, kita tahu bila nak iqamah. Tapi baca je lah, yang penting sebelum sembahyang. Sebelum sembahyang, sebelum iqamah tu, baca subhanallah 10 kali. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Sepatutnya subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, la ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billahil azim tu 10 kali. Tapi kita gabungkan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Sebelum iqamah kalau solat sendirian. Kalau solat berjamaah sebelum muazzin iqamah. Kemudian istighfar 10 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim pun boleh. Astaghfirullah pun boleh. Kalau tak boleh 10 kali, jangan tinggalkan 3 kali. Tak boleh 3 kali, jangan tinggalkan sekali. Ush. Betul lah sibuk kita nak semayang ni pun 1 kali tak sempat, 3 kali tak sempat. Nak 10 kali lagi banyak. Janganlah kita lupa Mulai saat ini nak bagi khusyuk, nak bagi tenang, mula dengan perkara tu. InsyaAllah amalan tu adalah amalan yang dianjurkan. Mengikut sebahagian daripada golongan-golongan orang yang arifin billah. Ibu pernah dengar tak perkataan istilah Allah SWT gelaran arifin billah? Siapa pernah dengar? Sebut saya. Arifin billah. Tak ada. Okay. Semua tak pernah dengar arifin billah ni? Confirm Tak ada Tak pernah dengar? Ya tak jawab tak pun tak ni. Tak, Ustazah. Tak pernah Tak Okay. dengar. Hanya Arif je. Arif tahu Arif?
Arif apa? Arif? Bijak Orang sadar. bijak. Orang bijak. Dia tahu lah daripada kita. Apa? Orang yang lebih tahu daripada kita kan? Mm-mm. Dan dia adalah antara orang yang diberi izin oleh Allah, tahu di sisi Allah. Itulah arifin billah. Dia tahu kelebihan amalan. Moga-moga kita diberi ruang untuk memahami dan boleh beramal ni. Lama kelamaan, yang arif tu cerita undang-undang lain. Ini arifin billah, dia bukan di sisi manusia. Dia arif di sisi Allah. Dia faham, dia tahu. Dia beramal. Dia tambah amal. Itu orang arif. Orang yang diberi keizinan oleh Allah yang betul-betul faham lah ni. Dia bukan kategori, dia bukan sahaja kategori orang soleh. Orang yang memberi kebaikan, muslih. Malahan dia arifin billah. Di sisi Allah dia sangat hebat. Siapa mereka? Mereka itulah di kalangan salafus salih. Orang-orang yang selepas sahabat Nabi, tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian salafus salih. Siapa salafus salih itu? Orang-orang yang dipilih oleh Allah dalam keadaan yang bersih jiwa raganya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah itu adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan yang seangkatan dengan Al-Imam Al-Ghazali ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Ramli, dan juga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini semua orang-orang arif di sisi Allah. Bila dia arif, dia banyak amalan. Sebab nak bertemu dengan Allah ni perlu ada ketenangan. Perlu ada pengabdian kepada Allah. Dia faham. Dia faham apa yang dilakukan. Perbuatan mereka ini adalah perbuatan yang diredai oleh Allah. Tidak menyalahi pun sunnah Nabi SAW. Tidak sama sekali. Lepas tu barulah iqamah. Lepas iqamah, baca doa iqamah. Okey. Sebab saya nampak admin Kak Masroha je. Boleh jadi sebab dia angkat tangan. Saya minta tolong Kak Masroha je lah. Terus turun tangan. Oh ya ke? Cucu nama Arif Billah. Dia sepatutnya Arifin Billah. Lagi banyak dia tahu nanti. Arif Billah tu satu je dia tahu. Maksudnya satu yang dia mengetahui lah. Mana Kak Masroha terus hilang? Tu lah. Mana Kak Amira? Sila turun tangan lah. Saya ada. Tak nampak okay. muka saya ke? Line saya tak okey ke? Tak. Sebab Kak tak angkat tangan. Sebab itu dia tak naik. Sebab itu Kak Masroha tu turunkan tangan. Terus hilang dia punya gambar tadi tu. Sebab orang yang tak buka kamera ni, dia angkat tangan, dia akan pergi kat depan. Pandai Kak Masroha. Okey. Doa selepas iqamah Kak Amira. Doa selepas iqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Apa piat telinga kau guna doa ni kalau lepas iqamah. Betul ke salah? Betul ke salah? Betul lah Ustazah. Kak Ajah. Kak Ajah. Lawat Nabi dulu kan Ustazah. Kak Ajah Rosniati ni pun nak kena pijat ni dia orang. Saya tahu Awal-awal Kak Masroha dah turun tangan. Kak Masroha ni betul. Allahumma rabba hazihi da'wat. Ni Kak Surina ni pun nak kena pijat juga sekali. Bantu saya. Lagi dia minta bantuan begitu. Kau orang Terima kasih Kak Rahimah Tasrif. Itu dia punya doa lepas iqamah. Sekejap tengok. Baru kejap tengok. Orang pula aku lah. Sabar Ustazah Aulia. Allahumma rabb hadhihi Tengah belajar. Kita baca yang tu. Ni lagi seorang ni. Siapa ni yang jawab ni? Ini bonda moda. Salah jawapan juga tu. Piat juga dia. Ustazah, akamallahu adama madamati samawati wal ardh tu ke? Tu Kak Rahimah Tasrif dah tulis tu. Itu je. Yang betul lah tu. Kak Rozi Tabu tu ya betul lah tu. Betul. Dia sama dengan jawapan qad qamatis salatu qad qamatis salah. Itu adalah doa selepas iqamah. Yang akak-akak baca tadi semua tu, wahai kakak ibu yang budiman yang dirahmati oleh Allah sekalian.
Yang berbahagia Kak Hajah Rusniati, juga seluruh AJK Gemenur Iman yang aku sebut. Sebagai peringatan, itu adalah doa selepas azan, bukan selepas iqamah. Dalam kitab ni nanti ada, insyaAllah. Jangan risau. Saja je aku tanya dulu. Rupa-rupanya selama ni bukanlah salah doa. Doa tu tetap betul. Tapi bukan bertepatan dengan tempat yang sepatutnya. Aku ulang ni. Tidak bertepatan pada tempat yang tidak sepatutnya. Tak tepat pada tempat yang bukan tempat sepatutnya. Ala-ala macam salah jugalah gitu sebenarnya. Jauh sikit aku gini. Tiba-tiba berapa puluh tahun dah sekolah pula. Berapa puluh tahun dah iqamah? 50 tahun. Sebab paling berusia kat sini 60 lebih kan. Betul. Ustazah ni semua salah. Habis tu aku tak salahkan. Aku cakap kurang tepat. Jangan salah faham. Dan perkara itu perlu diperbaiki dan diperelokkan dan diperbetulkan. Jangan berterusan buat perkara yang tidak tepat. Walaupun dia tak salah. Tak salah guna doa yang panjang tu. Subhanallah. Walillahilham. Mari kakak seluruh keluarga besar Gemenur Iman perbetulkan mana yang sedikit kurang tepat. Moga-moga amalan kita lebih baik. Dah catat semua tu doa yang pendek tadi tu? Semula Ustazah. Dah. Ada Dah, tulisan Ustazah. Kak? Ada tulis tu. Apa Kak Amira sebutkan? Aqamallahu wa'adamaha. Ya, tu je. Tu je. Ya je Ustazah Nur ni. Ada dalam kitab ni. Dah screenshot Kat mana? Oh tulisan. Screenshot kat tulisan. Okay. Masya Allah. Ya Allah. Bagi kami ruang dan peluang perelokkan segala amalan kami ini. Ya Allah. Bertepatan dengan sunnah Nabi. Dan sunnah arifin billah. Orang-orang arif tentang agama ini. Amin. Ya Rabbal. Tentang agamamu. Oh ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sesungguhnya inilah dalil yang kedua daripada Al-Quran yang disebutkan di dalam kitab Fiqhul Manhaj al-Mazhab Imam Syafi'i. Maka untuk dalil daripada hadis kita akan bersambung. Kalau ada hari Khamis ni kita akan sambung hari Khamis ni. Kalau tak ada nanti bagi tahu bila saya punya masa yang kalau nak ditukarkan atau bertepatan itu. Insya-Allah. Ada soalan? InsyaAllah Ustazah. Insya-Allah. Ada dah? Dekat chat ada soalan Ustazah. Baik, saya cek sekejap. Subhanallah. Soalan Rosita. Apa soalannya? Berkenaan wuduk. Okey. Kalau masih ada wuduk sehingga sampai waktu solat yang baru tapi kita ambil wuduk lagi, adakah perbuatan ini dikira membazir? Tidak. Itu namanya memperbaharui wuduk, bukan membazir. Membazir tu kalau kau tiap 1 jam kau ambil wuduk tapi walhal kau tak batal. Tu membazir. Wallahu alam. Boleh gitu? Saya jawab gitu. Boleh faham Dan membazir ini, Ustazah. saya nak tambah sikit ni Kak Rosita. Lagi membazir ni kalau ambil wuduk yang berlebihan tu membazir. Walaupun cuma sekali. Tetapi dia basuh sepatutnya 3 kali sunat. Dia basuh pergi sampai 4 kali. Itu makruh hukumnya. Lepas tu dia asyik ragu-ragu je. Dah berapa ni. Itu membazir. Ya Kak Rosita. Nak tambah apa lagi soalannya? Sama-sama. Tak ada. Maksudnya kita ambil wuduk tu macam biasa je lah. Tak payah macam kita kata nak niat baharui wuduk. Tak payahlah. Tak ada. Tak ada. Terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama. Lain? Ustazah, dalam tadi Ustazah cakap Ya Kak Jah. ada tu. Allah telah memfardukan 50 solat Tu. ke atas umatku. Subhanallah. Maksudnya masa tu umat Nabi Muhammad tu dia sempat tak solat 50 Satu. rakaat fardu tu. 50 waktu. 50 waktu. Bukan 50 rakaat. Ha. Ha. 5 Peristiwa ni berlaku kat mana Kak Jah? Yang dapat 50 waktu ni. Isra Mi'raj.
Sebelum. Yelah. Di mana? Di mana? Dalam Isra Mi'raj tu yang boleh kita fahami di Mekah. kan itu Isra. Mi'raj kat mana Mi'raj? Isra dan Mi'raj di langit lah. Langit kan? Langit dunia. Dekat Sidratul Muntaha tadi tu. Dekat Baitul Izzah sebenarnya paling tinggi. Tempat yang disebutkan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah di Baitul Izzah. Atas ya. Sidratul Muntaha. Jadi maksudnya Nabi tak sempat turun lagi ke dunia. Oh. Faham Faham. Belum sempat lagi turun ke dunia. Sudah diberikan perintah oleh Allah. Kau dapat 5 waktu solat yang tinggal ini kerana ada peristiwa dalam tafsir Al-Quran. Dalam tafsir Jalalain ada, tafsir Qurtubi pun ada. Imam Qurtubi nyatakan bahawa walaupun ada itulah cerita tadi tu yang naik turun 9 kali tadi Kak Sorina sebutkan tadi tu, sehingga tinggal 5 saja waktunya tu Allah buat declaration, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau dapat tetap pahalanya 50 waktu solat. Dan itu juga yang dapat kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kitalah. Alhamdulillah. Ala kulli ni'mah. Binikmati tatimus salihah. Itu saja untuk petang ni. Kalau tak ada soalan lagi, subhanallah. Yang Ustazah, yang satu siang satu malam tu zaman bila tu? Sempat ke Nabi zaman Nabi Muhammad tu? Sebab sebelum Isra Mi'raj, Nabi bersolat seperti zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka bermula daripada zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tadi, yang mula-mula tadi Kak Jah. Satu siang tu berapa rakaat Ustazah? 2 saja, 2. 2. 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Ayat dia ada kat dalam kitab tu tadi. Ada kan, ada dalam kitab kan tadi kan? Ada. Wallahu a'lam. Ada. Boleh. Lagi agaknya Kak Ajah tengah bangun katnya tadi masa saya cakap pasal tu. Tadi kan Kak Ajah tak ada kat kursi tadi saya nampak. Masa itulah baik tu ditanya katnya tadi tu. Wallahu a'lam. Ada lain? Kalau tak ada saya serahkan semula kepada Kak Amirah. Silakan. Alhamdulillah. Baik, kalau tak ada kita tutup. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazak Ustazah. Di atas pencerahan hari ini bab salat, insya-Allah. Saat paling dekat kita dengan Allah ialah ketika kita mendirikan solat, masya-Allah. Mudah-mudahan solat kita dapat diperbaiki dari semasa ke semasa dan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting, masya-Allah. Terima kasih kepada tim Gemunur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hingga ke saat ini, masya-Allah. Ustazah sikit bahan kuliah kita. Maghrib hari ini 8 malam bersama dengan Al-Fadhil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah, penutup dan rumusan surah Al-Baqarah telah pun habis semalam dan hari ini adalah penutupnya, masya-Allah. Dan kuliah isyak kita tafsir Nurul Ihsan jilid yang keempat dengan surah pilihan 9.30 malam hari ini, 9.30 malam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari. Jadi teruskanlah bersama-sama dari Gemunur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Mohon maaf di atas kejutan tadi. Ya Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Ada ibrah di sebaliknya. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan lah. Ya Allah Akbar. Okey. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ujian, pasti ada hikmah yang besar yang Allah berikan. Pasti ada kebesaran Allah yang Allah ingin tunjukkan. Betapa keimanan kita adalah untuk menundukkan pandangan apabila melihat satu perkara-perkara kemaksiatan. Itulah tanda Allah kurniakan keimanan yang tinggi kepada kita, insya-Allah. Dan tidak melatah
dan tidak pula merasa perkara itu adalah satu kesalahan kepada orang lain. Ini adalah antara proses ujian untuk meningkatkan keimanan, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a. Allahumma jam'ana hadzal jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la matba'una syaqiya wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muhsinina li muqassirina li amilina li wajhikal karim ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya sattar ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ansur Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mujahidin wasyuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa fi Falastin ya Allah fid din wad dunya wa ila al akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Tahniah untuk usaha berterusan Kak Jar Rusniati dan seluruh EJK Gubernur Iman. Kalian adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah ridha dengan kesungguhan dan juga ketabahan ini. Moga Allah terus pilih kalian untuk berkhidmat untuk agama ini. Dan dia akan menjadi bekalan kita bersama insyaAllah. Sekali lagi, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.